Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, untuk yang pertama kalinya kita Darul Hadis An-Nabawi telah bersetuju untuk buat kuliah melalui online lah. Alhamdulillah, telah diputuskan pada minggu lepas dan kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mula minggu ni. Jadi insya-Allah lah, sehingga kerajaan membenarkan pelajar untuk mari ke sekolah dan kuliah umum boleh dijalankan, maka inilah cara kita teruskan dengan online. Jadi alhamdulillah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan tidak ada di sini dalam bilik yang kosong gini, mudah-mudahan adalah input ataupun manfaat untuk kita semua. Dan di sini kita ada pertukaran jadual. Kalau seperti yang dihebahkan tu Ustaz Wan Kamaruzaman lah, Maulana Wan Kamaruzaman, yang sepatutnya ambil slot pertama ni pukul 9.30 dan ana ambil pada pukul 10.15 nanti. Tapi Ustaz akan minta tukar. Jadi ana minta maaf lah, mungkin kita tak sempat nak hebahkan sebab ana dapat pesanan daripada dia tu pun dah selepas subuh dah. Jadi mungkinlah Abang Hafiz Ayub hafizahullah tak sempat nak hebahkan. Jadi kita tukarlah. Ustaz Wan Kamaruzaman hafizahullah akan ambil slot kedua pukul 10.15 nanti dan ana pada waktu sekarang. Jadi sebagaimana yang dihebahkan, tajuk ananya adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisan ataupun dalam bahasa Melayu lah menjaga lisan. Menjaga lisan ni ana pilih setelah kita tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun tengok dalam media sosial kita kan, tidak kira sama ada Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter kan, bahkan kehidupan seharian kita sekalipun, benda ni amat terkait rapat. Masalah yang berkaitan dengan lisan ataupun lidah ni memang selalu kita dengar, selalu sangat kita dengar. Tajuk kita mungkin pasal hifzul lisan, tapi lisan pada hari ini tidak terbatas kepada lisan fizik. Lidah semata-mata tidak. Dia dah melepasi hak tu. Hak ataupun limit kepada lisan lidah yang sebenar tu dah tak boleh nak pakai lagi, sebab sekarang ni kita ada lisan Facebook, kita ada benda tu macam sama je perkataan. Facebook kita ada, Instagram kita ada, Twitter kita ada, macam-macam lagi media sosial yang kita ada. Semua tu berperanan sama seperti lidah kita. Sama seperti lidah kita. Akhbar ke, majalah ke, itu semua berperanan sama seperti lidah. Jadi benda tu pun termasuk typing ke, apa-apa saja dia termasuk dalam lisan. Jadi benda-benda ginilah kadang-kadang bila kita tengok dalam Facebook ataupun macam-macam lagi media sosial yang kita tengok, menyebabkan hati kita rasa sedih lah. Kita rasa sedih dengan tindak tanduk sebahagian daripada kita yang tanpa berfikir panjang lah. Tanpa berfikir panjang, tulis apa saja dia nak tulis, cakap apa saja dia nak cakap, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kesal, tanpa ada rasa kita kata kesedaran diri.
tak menggunakan lidah, tak lidah dia sendiri ataupun menggunakan keyboard ke sewenang-wenangnya, tak daripada caci maki, tak lepas tu semua nama binatang keluar, macam-macam lagi lah, macam-macam lagi yang menyebabkan kita ni yang jadi friend dia ni rasa macam kesal. Kita kesal dan kita sedih dan kita pun macam-macam, sebab apa aku friend dengan dia? Jadi itulah menyebabkan sebahagian daripada kita membuat tindakan untuk remove sahaja orang-orang lagu ni daripada friend. Tak. Sebab apa? Sebab benda tu lama-lama mungkin boleh mempengaruhi kita. Mungkin boleh mempengaruhi kita. Tak. Ataupun kita ni bukan kita kata kita ni jiwa bersih ataupun hati suci, tak. Tapi bila kita tidak biasa dengan benda-benda gitu dan bila kita telah buai daripada kehidupan kita, tiba-tiba mari balik benda tu, kita rasa kita tak suka. Tak. Kita dah didik diri kita supaya bebas daripada caci maki orang, tak. Kata kau tu kat orang, kata kau ni kat orang, tak. Tiba-tiba bila mari lagi, benda tu dah jadi asing bagi kita. Sebab itulah kita kalau boleh taksir, tak. Kita taksir lah benda-benda gitu berlaku. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan lisan ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran suratul Qaf, surah Qaf. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah sebut ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan mencatat, menulis amal-amal tadi, perkataan-perkataan yang kita sebut tadi. Jadi bagi orang yang mukmin, orang yang sentiasa alert, hati dia sentiasa hidup, hati dia kita kata sedar dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan kalau dia biasa dengar kuliah apa semua, dia benda-benda macam gini, apa dia ayat-ayat macam ni, seumpama ni akan terlintas di hati dia. Bila dia nak tulis benda-benda yang sensitif ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan kemarahan orang, tak sama ada dari segi nak kutuk orang, nak caci maki orang, tak nak menimbulkan fitnah, tak nak reka cerita, kita kata dia akan terfikir ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Salah satunya ayat ni lah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang diucapkan, tak perbuatan yang dilakukan, kecuali di sana ada malaikat-malaikat yang sedia mencatat, menerima. Jadi sebagai seorang mukmin, dia akan jaga diri dia, dia akan halang diri dia daripada terus buat benda tu. Sebelum dia post, dia akan tengok. Kadang-kadang tulis, tengah-tengah tulis tu terlintas, padam balik, delete balik, tak apalah, biar. Jadi seorang mukmin yang sedar diri dia, sedar dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, sedar beriman kepada hari akhirat, dia akan berhati-hati dalam bercakap. Kadang-kadang orang duk kata kita, kata-kata kita, kita senyap. Faham, setelah orang-orang caci maki kita tu berlalu, saing-saing pun kata, oh mu tak debe mu, ataupun oh mu anak tena, tak walah langsung yo yak gapo dak. Kadang-kadang bukan sebab kita tu penakut, bukan sebab kita tak boleh lawan dia, boleh je, tak? Boleh je. Tapi disebabkan kita fikir, kita fikir kalau kita balas ni mungkin dia akan rasa teruk lagi, tak? Mungkin malu dia situ, tak? Jadi kita tak apalah, kita telah apa dia nak ayat, tak? Jadi gitulah sifat orang mukmin. Benda-benda macam ni, ayat-ayat yang seumpama ini sentiasa terlintas di hati dia, tak? Untuk sebelum dia berkata, tak? Sebelum dia menulis apa-apa saja yang dia nak sebarkan dalam media sosial, tak? Dia akan tengok dan akan perhatikan benda yang dia nak tulis, benda yang dia nak post, benda yang dia nak cakap. Adakah benda tu boleh menimbulkan kemarahan orang, boleh menimbulkan fitnah, tak? Pecah belah orang, tak? Ataupun pecah belah rumah tangga orang ke apa semua.
Jadi dia akan fikir dengan baik-baik, dan insya-Allah apa yang dia post, apa yang dia cakap, semuanya setelah dia fikir baik-baik, dan insya-Allah benda tu tidak akan menyebabkan kemarahan orang. Tidak akan menyebabkan kemarahan orang. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Nabi SAW sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu yakin Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawal kita, sentiasa tahu perbuatan kita, perkataan kita, gapo yang kita tulis, gapo yang kita sebar ke, apa yang kita share, apa yang kita cakap ke. Kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa tahu. Dan kita beriman dengan hari akhirat, bahawasanya apa yang kita lakukan di dunia ni akan diperhitungkan di hari akhirat. Maka Nabi kata falyaqul khaira, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, falyaqul khaira aw liyasmut. Sama ada dia ucapkan perkataan yang baik, dia bercakap benda yang baik, ataupun dia diam. Itu sahaja pilihan yang dia ada. Itu sahaja pilihan yang dia ada sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan hari akhirat. Maka bagi dia dua jalan. Sama ada dia bercakap sesuatu yang baik atau dia diam. Itulah jalan orang mukmin. Tidak ada jalan yang ketiga. Tidak ada jalan yang ketiga. Cakap benda baik ataupun diam. Betul. Ada satu pepatah kata, "Idza kana al-kalamu min fiddah, fas-sukutu min dhahab." Sekiranya bercakap itu dinilai sebagai perak nilai dia, maka diam itu adalah nilai dia emas. Kita kadang-kadang kita bila duduk dalam satu perkumpulan, satu meja makan dengan saing-saing apa semua, bila kita tak kecek, kita rasa rendah diri. Orang lain sedap buah apa semua, kita kita rasa macam tak ada fungsi. Tak ada fungsi. Okeylah kalau kita rasa rendah diri itu sebab kita tak menyumbang kepada apa-apa kebaikan pun, mungkin tak apa. Tapi kalau kita rasa rendah diri itu sebab kita saja macam kita tak pandai nak apa dia panggil, kita nak macam follow flow sains-sains kita macam dia duk cerita benda-benda tak molek pun macam duk ngopak pun kita tak boleh nak follow, kita rasa rendah diri juga sebab tu. Tu tak kena. Kalau macam dalam mesyuarat orang duk bincang untuk membangun ke company, kita tak bagi sumbangan, kita rasa rendah diri, tidak ada masalah situ. Sebab situ kita memang perlu kepada idea dan sumbangan. Tapi bila sains-sains kita dalam satu perkumpulan tu duk tengah kata kepada seseorang, bincang sesuatu yang tak baik, tapi kita tak bagi sumbangan situ dan kita rasa rendah diri, tu tak patut. Sebab apa? Sekiranya bercakap itu dikira sebagai perak, maka diam itu adalah emas. Dia itu emas. Lebih baik kita duduk dia. Baru ni mungkin kita pernah tengok juga, dia kata kita ni mengawal perkataan kita selagi mana kita tak ucap. Bila kita ucap, maka dialah yang akan kawal kita. Dialah yang akan kawal kita Bila kita tersilap, kita akan dipaksa untuk minta maaf Kalau kita buat silap depan orang ramai maka kita tidak kena minta maaf pun depan orang ramai Kita jadi hamba kepada perkataan kita Jadi apa-apa saja yang kita nak ucap, apa-apa saja yang kita nak post ke, kita nak share ke, pastikan benda tu betul-betul baik, betul-betul bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatmu, tidak menyentuh orang lain, tidak akan menyebabkan sakit hati orang lain, tidak akan menyebabkan pecah belahnya institusi rumah tangga ke ataupun masyarakat kita secara lebih besar lagi. Jadi kita pastikan bahawasanya perkataan kita tadi perkataan yang baik, perkataan yang baik.
Benda-benda gini dia berlaku tak macam kita kata kat orang ke, kita kritik orang. Kadang-kadang benda tu hanya satu kesilapan saja. Hanya satu kesilapan, tapi disebabkan kesilapan tadi dia menjadi macam isu besar. Isu besar yang menyebabkan pecah belah orang. Tak, orang balah situ sini tak sebabkan kita. Benda sebenarnya tidak ada gapo pun. Macam berita ke gapo semua ataupun status gapo semua, benda tu salah benar. Tak betul pun, tapi disebabkan sikap kita ni, gopohnya kita, apa dia, kalutnya kita tak. Kita tengok sekali tu, kita pun komen lalu. Kita komen, kita macam-macam lah kita buat. Siapa menyebabkan fitnah pula? Menyebabkan fitnah pula. Kadang-kadang benda tu tak betul pun, berita yang kita dapat tak betul pun. Tak, ataupun berita tu baru separuh, kita dah komen macam berjela-jela lagi semua apa semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga nasihat kepada kita berkaitan benda-benda gini. Tak, terlebih-lebih lagi zaman kita ni, zaman yang penuh dengan maklumat, tak, mudah untuk dicapai maklumat, tak, hanya di ujung jari belaka semua. Jadi lebih-lebih lagi lah kita perlu beramal dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, nasihat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, teguran untuk kita. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang seorang yang fasik membawa berita kepada kamu, fatabayyanu, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, selidiklah dulu tak, apa saja yang kamu tengok dalam Facebook kamu, tak, orang duk post, orang duk up status apa semua kan, dalam Instagram, dalam Twitter, apa-apa sahaja, tak, maka tabayyun, selidik dulu, tak, benda ni betul ke tak. Kadang-kadang sekali keluar video berkenaan dengan parti ni pukul orang sebelah parti ni tak. Tiba-tiba bila kita tengok selepas 2-3 hari naik pula video lain, video yang lebih lama lagi dan lebih penuh, lebih jelas lagi. Tiba-tiba sebenarnya bukan parti ni yang apa kita kata, pihak ni yang pukul ni dulu. Benar hak ni dulu gi provok ni, baling lah apa semua, menyebabkan hak ni gi pukul tak. Video yang awal-awal tadi kita tengok hak ni gi pukul ni tak. Dan kita tak tahu sebab dia. Kita pun kecam. Tapi selepas 2-3 hari naik pula video yang penuh lagi. Tak? Punca berlakunya benda tu. Gapo dia tak? Jadi, kalaulah kita ni geloju, gopuh, kita komen sedap-sedap dah, kita kritik apa semua, tiba-tiba selepas 2-3 hari, selepas seminggu naik pula video yang penuh, tak? Yang kita nampak daripada A sampai Z, maka kita telah tersilap. Kita kecam pihak A, tapi sebenarnya punca dia pihak B. Tak? Jadi apa-apa yang kita tengok, baik kita duduk dia, tak? Benda-benda yang bermanfaat kita ambil, benda-benda yang buruk kita tak payah ambil. Tak? Kita tak perlu untuk jadi keyboard warrior ke apa semua tak. Nak update status untuk nak menunjukkan kita ni dia up to date tak, sentiasa follow dengan keadaan semasa. Tak payahlah, tak perlu. Dan benda tu tak ada orang bayar kita pun. Tak ada orang bayar kita pun. Cukuplah kita berkata benda-benda yang bermanfaat, tak, yang boleh meninggalkan kesan baik kepada orang ramai, yang boleh memberi kesan yang baik kepada masyarakat. Cukuplah. Kita perlu berhati-hati dengan informasi-informasi zaman sekarang yang kita dapat, tak, supaya Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Antusiba qauman bijahalah. Tak, kamu menimpakan sesuatu yang tidak diingini dengan keadaan kamu tak tahu. Lepas tu apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kamu akan menyesal. Tak? Macam yang berlaku awal-awal semasa
viral ataupun tular dalam berita bahawasanya kluster tabligh lah, apa dia, kluster yang banyak sekali menyebar ke virus tak, COVID-19 kita ni. Jadi ramailah yang duk kritik dah, yang duk kritik gini, kata ginilah, kata geng-geng ni duk tawakal lah, buat kartun apalah semua ni. Benda tu tak perlu sebenarnya, benda tu tak perlu. Benda tu tak perlu. Kalaulah benda tu boleh bagi perubahan, mungkinlah. Tapi cara dia ada. Saya percaya di sana ada cara yang lebih baik. Dan bukanlah kata semua ataupun boleh kata majoriti tu tak bagi kerjasama. Tak. Bahkan banyak dah yang keluar untuk bagi kerjasama. Tak. Jadi kita tak perlu pun tak. Biarkan mereka orang-orang yang berwajib untuk melakukan tugas mereka, tak nak cari orang tabligh dalam senarai itu ke nak call ke, biar. Tak. Kita sama-sama doa, kita tak payah benda ucap perkataan yang buruk, tak. Kita minta tak, kita keluar ke statement, kita minta tolong gini tak siapa-siapa. Ataupun kalau kita ada sahabat-sahabat yang terdekat dengan rumah kita, tak, kita pergi jumpa dia. Ni dalam berita lah ni, dek cari dah ni golongan. Kami tahu dia mau pergi juga ni. Kami minta tolong dia mau pergi ke. Tidak perlu dalam status, tidak perlu dalam ni nak kecam kau, nak keji kau, apa semua tak. Tu benda semua tak perlu. Tak perlu. Mungkin kita akan nyesal, tak. Kita akan nyesal selepas bila kita fikir balik, sepatutnya aku tak buat gini, sepatutnya mari menyesal. Itu akan menyebabkan kita lah rugi, tak. Baik. Penjagaan lidah ni pentinglah, tak. Tapi yang kita sedih juga, tak, bukan sekadar masyarakat aja, bukan setakat masyarakat aja. Kita sedih sekali apabila golongan-golongan yang berpendidikan, tak, sama ada berpendidikan dari segi bukan agama ataupun agama, tak. Mereka ni sepatutnya lebih pandailah menjaga adab, tak. Termasuklah kita yang bercakap ni, tak. Kita sepatutnya lebih pandai menjaga adab, sebab kita tak dididik ataupun kita kata kita belajar adab-adab ke. Jadi sepatutnya kita lah yang lebih bertanggungjawab dengan dengan perkataan kita, tak, tingkah laku kita, adab kita semasa kita duduk dalam media sosial ataupun ketika kita berceramah, tak. Janganlah ceramah kita tu jadi maki hamung, tak, jadi kata mengata, tak. Tak, kita fokus dengan ilmu kita yang kita ajar tu. Dan sekiranya ada kita nak bagi tahu gapo-gapo yang berkaitan dengan orang lain, kita tak perlu sebut nama, tak. Kita tak perlu sebut nama. Dan kita tak perlu caci maki. Sekiranya kita yang mengajar, kita yang mencaci maki, kita akan menyebabkan anak murid kita terbiasa dengan caci maki, dan anak murid kita pun dia akan ikut dan dia pun akan biasa dengan caci maki, tak. Jadi kita tak perlulah. Kita tak perlu. Ambo teringat masa dalam kelas, ambo Mufti Kadua Hafizahullah Muhammad, nama dia, panggil Mufti Kadua, pernah seorang sebut nama seseorang dalam kelas tu lah. Masa tu kita tengah melawak, tapi bila disebut nama seseorang yang tidak ada dalam majlis tu, muka dia berubah dan dia tanya tu, kenapa kamu mesti menyebut nama orang lain? Orang yang tak ada dalam majlis tu, dia tanya pelajar tadi, kenapa kamu mesti menyebut nama orang lain? Sebab itu dah akan bagi dia takutlah dia ngopak ke, ghibah ke, okey. Benda-benda begini, bila orang tu sentiasa jaga lidah dia, sentiasa jaga perkataan dia, sentiasa jaga majlis dia, supaya tidak bercampur dengan benda-benda yang dilarang oleh Nabi, tak, macam ghibah ke, okey. Jadi sekali bila keluar saja dia akan detect lalu. Begitu sensitif tak. Kita kadang-kadang habis 2-3 baku dah ngopak kat orang, tak ada rasa gapo, tapi setengah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga hati dia, tubik sekali yang nama orang yang tidak ada dalam majlis tu, dia tegur lalu. Dia tegur lalu. Supaya benda tu tidak membawa kepada ghibah yang lebih berat lagi, tak. Jadi begitulah taufik yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesetengah orang dalam menjaga lidah dia, dalam menjaga majlis dia, dalam menjaga perbuatan dia, supaya seksa bila Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kitab dia, tidak adalah
benda yang dia perlu dipertanggungjawabkan. Benda yang dia perlu dipertanggungjawabkan. Jadi perkataan menjaga lidah ni penting, sebab apa yang keluar daripada mulut kita memberi efek, memberi kesan kepada individu yang dengar. Tak? Individu yang dengar, tak? Apa yang kita sebut? Tak? Pengalaman anak sendiri, tak? Kita musim ni kita pergi ke kita pergi ke bank, tak? Beratur lama, panas lagi kan. Jadi bahasa nak marah tu biasalah. Tak? Tapi kita alhamdulillah masih boleh kawal. Jadi bila kita masuk dalam, bila urusan kita tu tidak dapat diteruskan situ, kita rasa macam nak marah. Tak? Kita dah beratur lama, tapi bila kita sampai di kaunter kata urusan ni tak boleh untuk dibuat sini, kena pergi lain. Tak? Tapi cara dia bagi tahu tu, cara perkataan yang dia pilih, layannya dia tu menyebabkan kita nak marah tadi tak jadi nak marah. Tak? Dan perbuatan dia tak, dia cuba usaha tak. Okey, dia kata, cik, benda ni tak boleh nak buat sini, kena pergi ke tempat lain. Tapi tunggu dulu dah, saya akan cuba telefon dulu sama ada boleh tak, saya confirmkan balik tak. Contoh. Jadi cara dia tunjuk kepada kita usaha dia untuk kalau boleh nak benda tu nak bagi jadi. Tapi tak jadi nak buat macam mana ke? Tapi cara dia respon kepada kita tu, cara perkataan yang dia pilih tu bagi efek kepada kita. Yang kita nak marah tadi pun tak jadi nak marah tak. Cuba bayangkan kalau lah benda tu tak dibalas dengan benda yang perkataan-perkataan yang negatif ataupun layanan yang tidak baik, mesti akan bagi efek kepada kita tak. Mungkin kita akan rasa marah sehari hari tu marah tak. Tapi disebabkan perkataan kita yang kita pilih dengan betul dan baik tak, cara kita berinteraksi dengan orang pun baik, maka orang yang nak marah tadi tak jadi nak marah. Begitulah perkataan kita. Begitulah perkataan kita, tak, status kita ke, gapo yang kita buat ke, ceramah kita ke, tak, kalaulah kita pilih perkataan yang baik, insya-Allah dia akan jadi efek yang baik kepada masyarakat, tak, pada diri kita sendiri tak. Dan sekiranya kita pilih perkataan-perkataan yang tidak baik, maka dia akan juga beri efek yang tidak baik kepada masyarakat yang mendengar, tak, pada diri kita sendiri, orang yang berucap, tak. Jadi itulah pentingnya menjaga lisan. Dan semua benda ni ataupun apa yang keluar daripada lidah kita sebenarnya melambangkan apa yang ada dalam hati kita lah. Apa yang ada dalam hati kita. Tak, sekiranya benda yang baik keluar daripada hati kita, daripada lidah kita, itu menunjukkan hati kita baik. Hati kita baik tak. Dia biasa bukan maknanya orang cover lah, tak. Nak kecek, lemah lembut, bukan cover. Maknanya benda yang dia hari-hari dia, benda yang informal dia pun memang baik tak. Jadi benda tu melambangkan hati dia lah. Tak? Sebagaimana yang kita tahu dalam satu hadis Nabi kata dalam tubuh manusia ni ada seketul daging. Tak? Idza saluhat, sekiranya baik daging itu, saluhal jasadu kullu. Maka baiklah seluruh anggota badan tak. Mulutnya, tangannya, kakinya, perutnya, matanya kan. Tapi apabila rosak daging tadi, maka rosaklah anggota badan tadi. Tak? Mulut kita tak, tubik tu senarai binatang tubik mulut. Tak? Gotu, goni sebut goni tak, caci maki orang apa semua tak dalam, tak kira tak. Semua tu itu melambangkan hati kita. Jadi sama-samalah kita jaga hati, kita jaga lidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita dalam golongan orang yang soleh. Tak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.